Selamat petang. Sekali lagi saya Dr. Wilson Pau dalam Facebook Live bersama semua warga KPJ Seremban dan juga semua semua pelanggan-pelanggan KPJ Seremban. Kita akan berbincang tentang vaksin COVID-19 dan pengawalan dalam pandemik dan juga apa-apakah mitos ataupun fakta yang masih tuan-tuan dan puan-puan masih tak jelas lagi. Alright. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar apa yang saya cakap, boleh tolong tekan like supaya saya tahu, sebab sebelum ni kita buat Facebook Live, kita ada masalah sikit di mana semua pelanggan tak dapat dengar suara saya. So kalau semua tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar, tolong tekan like. Okay. So, saya ingin kenalkan diri saya bagi mereka yang belum tahu saya. Saya Dr. Wilson Pau, pakar pediatrik dan juga pakar penyakit berjangkit di Hospital KPJ Seremban. So, seperti yang kita tahu, COVID-19 akan genap 1 tahun dengan kita pada bulan Mac 18, di mana negara kita start MCO yang pertama. So, dan selepas setahun kita sudah terima berita baik bahawa sekarang negara kita sudah ada vaksin, di mana COVID vaksin yang pertama sudah sampai kepada kita pada seminggu yang lepas, dan Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan kita sudah mengambil vaksin tersebut pada 3 hari yang lepas. Di mana kita juga akan secara berperingkat akan diberikan vaksin tersebut. So, saya juga terima banyak pertanyaan daripada pasien dan juga daripada kaki tangan hospital yang akan mengambil vaksin ini tentang kerisauan mereka untuk mendapatkan vaksin ini, sebab mereka dapat dengar banyak cerita dan juga kabar angin daripada social media. Jadi hari ini saya dah sediakan beberapa keterangan untuk memberikan maklumat yang penting kepada semua, dan juga saya harap ini adalah sesi interaksi di mana soalan-soalan yang ditanya akan cuba saya jawabkan semasa Facebook Live ini. So dengan ini saya akan startkan persembahan saya dan juga slide saya. Okey. Tajuk untuk apa yang kita nak bincang hari ini adalah vaksinasi COVID-19 untuk pengawalan pandemik. Apakah fakta dan mitos yang mengganggu kita dan juga yang menyebabkan kita was-was untuk ambilkan vaksin tersebut. So, untuk hari ini saya akan mulakan dengan apakah tajuk yang kita akan cakap hari ini. Kita akan cakap tentang jenis vaksin COVID yang ada di Malaysia. Kita juga akan cakap tentang proses ataupun program vaksinasi COVID-19 di seluruh negara Malaysia yang akan dilancarkan ataupun sudah dilancarkan pada 3 hari yang lepas. Dan akhir sekali kita akan bincang dengan mitos dan fakta vaksin COVID-19. Sebelum saya bercakap lebih lanjut, disclaimer saya ialah saya tidak bekerja untuk mana-mana syarikat vaksin tersebut. Jadi apa yang saya dapatkan semua ini adalah daripada maklumat-maklumat daripada jurnal dan juga website-website yang sah. So, seperti yang kita tahu, vaksin COVID-19 sudah bermula diberikan kepada negara-negara, terutamanya negara-negara seperti UK dan juga United Arab Emirates dan juga Israel bermula pada lebih kurang bulan November yang lepas, dan sehingga hari ini sudah lebih daripada 225 juta dos vaksin ini sudah diberi, dan di Amerika Syarikat sahaja sejak bulan 12 hingga sekarang sudah ada 68 juta dos vaksin sudah diberikan. So, negara kita bukan negara pertama, tetapi negara kita adalah salah satu negara selepas lebih kurang 30 negara yang sudah bermula memberikan vaksin kepada seluruh rakyatnya.
So kita harap vaksin ini dapat menolong kita untuk mengawal pandemik yang COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia sekarang. Okay. So seterusnya saya nak tunjukkan ini adalah world map di mana vaksinasi-vaksinasi yang negara-negara yang sudah menjalankan program-program vaksinasi di seluruh dunia. Di mana kita boleh nampak terutamanya negara-negara maju seperti Eropah, UK dan Amerika Syarikat, Kanada adalah negara-negara di mana bilangan penggunaan vaksin adalah semakin meningkat. Manakala negara-negara lain seperti Russia, China, Australia, Indonesia dan tidak lama lagi Malaysia pun akan dimasukkan dalam peta ini, di mana kita pun akan start vaksinasi ini secara beransur-ansur. So ini adalah maklumat yang terbaru pada 26 Februari yang lepas. Salah satu data yang lain juga ialah untuk menunjukkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang negara mana sekarang yang paling banyak menggunakan vaksin-vaksin. So kita boleh tahu bahawa vaksin yang paling banyak sekarang ini adalah digunakan di US, diikuti oleh China, kemudian European Union, di mana European Union bukan satu negara tetapi daripada beberapa negara yang termasuk dalam European Union, UK, India, Turki dan negara-negara lain. Tetapi daripada semua negara ini, negara yang di mana rakyatnya paling ramai mendapatkan vaksin adalah Israel, diikut dengan United Arab Emirates dengan lebih kurang 86%, diikuti oleh 54%. So dan juga nanti saya akan bentangkan data-data daripada negara tersebut di mana kita boleh nampak bahawa kes-kes COVID-19 ini sudah semakin menurun selepas kebanyakan rakyat mereka divaksinasikan dengan vaksin COVID-19. Okay? So kita boleh nampak juga di bawah sementara di mana negara jiran kita Indonesia pun sudah ada lebih kurang 2.3 juta rakyat sudah menerimakan vaksin dan mereka menggunakan vaksin daripada negara China. Dan ini pula adalah dalam bentuk graf di mana kita boleh nampak negara yang paling ramai divaksinasikan, di mana rakyat yang divaksinasikan adalah Israel, diikuti oleh United Arab Emirates, diikuti oleh United Kingdom, United States dan negara-negara lain. So ini adalah dalam peratusan, di mana graf menunjukkan yang paling tinggi adalah negara di mana peratusan rakyat yang divaksinasikan adalah paling banyak. Jadi seterusnya, mari kita tengok apakah jenis vaksin COVID dan macam mana vaksin-vaksin ini berfungsi di dalam badan kita. Alright, so saya akan tumpukan kepada hanya vaksin-vaksin yang di mana Malaysia akan cuba memperolehi. Kita tak akan membentangkan vaksin-vaksin yang belum lagi diberikan ataupun dibeli ataupun diperolehi oleh Malaysia. So vaksin pertama yang biasanya diperolehi oleh negara kita adalah vaksin di mana yang dihasilkan oleh syarikat Pfizer, yang semua orang saya rasa memang dengar dan memang kenal dengan Pfizer ni. So vaksin pertama biasanya adalah vaksin yang dipanggil mRNA vaksin. Alright. So ia adalah gunakan bahan genetik mRNA, di mana bahan genetik mRNA ini akan diinjek ke dalam badan kita untuk kita menghasilkan antibody. Okay. So yang kedua adalah jenis vaksin di mana menggunakan faktor vaksin yang lain. Maknanya faktor virus yang lain. Contohnya vaksin AstraZeneca ataupun vaksin Sputnik 5 yang dihasilkan oleh Russia. So dia akan menggunakan virus yang biasanya daripada binatang lain. Contohnya AstraZeneca menggunakan virus chimpanzee adenovirus. Maknanya adenovirus daripada haiwan chimpanzee ataupun monyet, kemudian dimasukkan elemen-elemen protein COVID-19 ataupun virus COVID-19 dan kemudian dicucuk ke dalam badan kita untuk menghasilkan antibody. Dan akhir sekali adalah vaksin-vaksin yang contohnya
vaksin COVID sendiri yang sudah dilemahkan kemudian diinjek ke dalam badan kita. So di Malaysia kita ada membeli tiga jenis vaksin yang macam seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. So mari kita tengok apakah vaksin-vaksin tersebut sekali lagi. So vaksin yang pertama mRNA vaksin. So mRNA vaksin sekarang ini ada dua syarikat yang menghasilkan mRNA vaksin. Salah satu adalah Pfizer, BioNTech yang Malaysia beli. Satu lagi adalah Moderna. So Moderna ini Malaysia tidak memperolehi vaksin ini, tetapi negara jiran kita Singapura ada memperolehi vaksin Moderna. Kedua-dua vaksin ini menggunakan teknologi baru di mana dia gunakan mRNA yang akan dihasilkan membawakan protein spike protein virus COVID-19 kemudian dimasukkan ke dalam badan kita dan mengharapkan sistem imunisasi badan kita untuk menghasilkan antibody. Okay? So, apa kelebihan vaksin mRNA ini? Disebabkan vaksin mRNA ini, dia bukan satu virus yang penuh, dia cuma perlu dihasilkan protein mRNA dan juga spike protein virus COVID-19, maka ia boleh dihasilkan dengan cepat dan banyak sekali. So, maka vaksin ini boleh dihasilkan dengan cepat dan boleh dijual dengan cepat kepada negara-negara yang memerlukannya. Alright. So tetapi apakah masalah vaksin ini pula? Masalahnya vaksin ini disebabkan dia ada mRNA, dia adalah sangat sensitif kepada suhu. So di mana penghantarannya memerlukan suhu yang sangat rendah, iaitu kalau kita semua tengok dalam TV selalunya kita dah dengar bahawa memerlukan suhu minus 70, maknanya di bawah kosong, 70 darjah di bawah tahap beku kita. So, jadi disebabkan tu penghantarannya menjadi satu masalah dan juga kita ada masalah untuk simpan vaksin-vaksin ini di dalam peti ais ultra sejuk. So, di mana negara kita perlu membeli semua peti-peti ais ultra sejuk untuk menyimpan vaksin-vaksin mRNA. Jadi penghantarannya ke tempat-tempat yang terpencil dan semuanya mungkin memberikan masalah kepada kita. Alright? So itu adalah mRNA. Vaksin kedua adalah vaksin yang menggunakan baktorovirus. So yang seperti saya cakap tadi, dia gunakan biasanya virus daripada binatang lain yang tidak akan menghasilkan penyakit pada manusia, dan virus tersebut diubah suai di mana dia dimasukkan elemen-elemen spike protein daripada virus COVID-19 dan kemudian virus ini diinjek ke dalam badan. Vaksin ini adalah vaksin hidup sebab dia gunakan virus binatang lain yang tidak mengganggu kita tapi diinjek ke dalam badan kita. So tapi cara memberi vaksin ini adalah cara vaksin yang lebih terbukti sebab dia dah lama digunakan dan masalahnya ialah dia tak dapat dihasilkan dengan cepat sebab dia perlu ada banyak menghasilkan banyak virus dahulu, virus yang kita nak gunakan dahulu sebelum kita boleh masukkan protein-protein tersebut. Tetapi kebaikannya ialah virus tersebut dia tidak memerlukan penghantaran dalam suhu yang seperti saya sebut tadi, mRNA memerlukan suhu di bawah tahap beku 70 Celsius, tapi yang ini dia boleh dihantar dalam suhu yang lebih tinggi. Contohnya dalam suhu di antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Jadi senang untuk kita hantar ke tempat-tempat yang terpencil, terutamanya di Malaysia di mana kita perlu hantar ke pendalaman, kepada Sabah, Sarawak. Maka ini adalah lebih senang untuk kita membuat penghantaran. Okey? So dan vaksin yang ketiga pula adalah dinamakan vaksin virus nyah aktif. Maknanya ini adalah vaksin COVID sendiri yang digunakan, tapi vaksin COVID ini dah dilemahkan, okey, dan kemudian dicucuk ke dalam badan kita. Alright. So yang seterusnya, yang ini cuma menunjukkan secara diagram di mana virus
COVID, di mana spike protein dia akan diambil. Ini adalah untuk vaksin mRNA, di mana spike protein ini akan dihasilkan dan kemudian dimasukkan ke dalam mRNA yang diliputi oleh selaput yang dipanggil lipid nanoparticle. Kemudian dengan mRNA tersebut akan dimasukkan ke dalam badan kita melalui suntikan dan masuk ke dalam sel dalam badan kita. Selepas dia masuk dalam sel ke dalam badan kita, mRNA ini akan mengarahkan sel kita untuk menghasilkan spike protein tersebut di permukaan sel-sel yang sudah dimasuk oleh mRNA vaksin ini. Kemudian badan kita akan mengenali spike protein tersebut dan kita akan menghasilkan antibody oleh T-cell limfosit dalam badan kita. So ini adalah cara di mana antibody itu dihasilkan. So saya cuma nak jelaskan bahawa di sini sebab mRNA ini dia adalah masuk dalam sel, dia tak masuk dalam nukleus dalam sel tu. So ia adalah sangat selamat sebab dia tidak mengganggu DNA dalam sel badan kita. Di mana kita nanti akan berbincang lebih lanjut tentang mitos di mana orang akan risau tentang perubahan-perubahan genetik dalam badan kita. Okay? So dia tak masuk dalam badan kita, dia cuma masuk dalam sel. Sel akan hasilkan protein di mana protein itu akan keluar dalam permukaan dan disebabkan dalam permukaan ini ada spike protein, badan kita akan hasilkan antibody dan cuba untuk melawan kalau katakan ada virus masuk dalam badan kita pada masa yang akan datang. Yang kedua ialah seperti yang saya cakap tu adalah virus, vaksin yang menggunakan virus daripada binatang lain. So vaksin kedua yang Malaysia, yang negara Malaysia akan mendapati ialah vaksin yang dinamakan vaksin AstraZeneca Oxford vaksin. Di mana kan AstraZeneca Oxford vaksin ini dia lain daripada mRNA vaksin yang dihasilkan oleh Pfizer. Dia menggunakan virus chimpanzee adenovirus. Okay? So apa yang berlaku ialah kita kena hasilkan banyak chimpanzee adenovirus dahulu dalam makmar. Kemudian semua vaksin-vaksin chimpanzee adenovirus ini akan dimasukkan pula spike protein yang saya sebutkan tadi. Bila spike protein ini sudah masuk dalam adenovirus chimpanzee ini, jadi kita boleh gunakan virus adenovirus ini kemudian disuntik ke dalam badan manusia. Di mana bila virus ini masuk ke dalam badan, virus tersebut dia tidak memberikan masalah kepada badan kita kerana dia bukan virus yang menjangkiti manusia sebab dia virus daripada chimpanzee. Jadi dia cuma akan menyebabkan badan kita menghasilkan reaksi terhadap protein yang dihasilkan oleh virus ini, iaitu spike protein COVID-19. Alright? So dan dengan cara yang sama, badan kita akan menghasilkan banyak antibody melalui T-cell kita dan antibody ini akan digunakan pada masa akan datang sekiranya virus COVID-19 masuk ke dalam badan kita. So ini adalah cara kedua di mana vaksin akan berkesan. Alright? So vaksin ketiga pula yang saya cakapkan tadi adalah biasanya vaksin yang sudah dilemahkan atau diubah suai, di mana dia adalah COVID vaksin. Tapi COVID vaksin ini COVID virus ini sudah dilemahkan, di mana COVID virus ini diguna dengan chemical ataupun haba di mana dia dah dilemahkan, tetapi spike protein dia masih ada di permukaan dia. Dan vaksin ini kemudian akan dicucuk ke dalam badan kita dan dia akan merangsang badan kita untuk menghasilkan antibody seperti mana yang dua vaksin yang sebelum ini berkesan. Okay? So yang slide seterusnya menunjukkan kita bahawa ini adalah daripada program vaksinasi COVID-19 Malaysia, di mana kita ada 5 jenis vaksin yang akan negara Malaysia memperolehi. Yang paling banyak kita boleh tengok adalah vaksin Pfizer atau yang merupakan vaksin
mRNA daripada Amerika Syarikat, di mana negara kita akan memperolehi lebih kurang 50% daripada vaksin-vaksin yang kita nak gunakan untuk seluruh rakyat Malaysia yang akan diberi vaksin. Alright. So di sini saya nak terangkan juga, vaksin ini hanya akan digunakan untuk mereka yang berumur 18 ke atas saja. Alright. Di mana budak-budak dan juga anak-anak kita yang berumur kurang daripada 18 tahun sehingga hari ini belum ada data-data untuk menunjukkan bahawa vaksin ini adalah selamat untuk digunakan, maka kita akan gunakan untuk golongan-golongan dewasa yang lebih daripada 18 tahun. Okey. Vaksin kedua adalah vaksin AstraZeneca yang saya sebutkan tadi. Negara Malaysia akan memperolehi lebih kurang 20% daripada jumlah vaksin yang kita akan dapat. Jumlah vaksin yang cuba kita akan dapat adalah seperti yang saya tertera di bawah sana, 66 juta dos. Ini kalau dibagi dua cukup untuk lebih daripada 100% penduduk Malaysia. So, mengapa kita memperolehi lebih? Sebab kita tak pasti berapa cepat kan vaksin-vaksin tersebut akan sampai Malaysia. Jadi kebanyakan negara akan cuba mendapatkan lebih daripada apa yang kita perlu. So, dan vaksin ketiga adalah vaksin daripada China. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tengok TV sebentar tadi, yang vaksin Sinovac yang dipanggil CoronaVac sudah sampai di Malaysia pagi ini dan sudah dihantar ke tempat-tempat di mana untuk disimpan dan kemudian akan digunakan. Vaksin ini akan meliputi lebih kurang 20%, 18.75% ataupun 20% daripada vaksin-vaksin yang akan kita gunakan. Alright. Dan vaksin seterusnya adalah vaksin again daripada China yang dihasilkan oleh CanSino Bio. Dia merupakan vaksin yang sama seperti AstraZeneca, merupakan vaksin yang menggunakan adenovirus, dan kita akan memperolehi 10%, dan akhirnya Sputnik 5 yang daripada negara Russia juga merupakan vaksin yang berasaskan adenovirus, dan kemudian kita akan juga memperolehi 10%. Dan tuan-tuan juga boleh, perempuan juga boleh tengok bahawa suhu penyimpanan juga berbeza-beza, daripada -70, -20 untuk Sputnik, kemudian 2 hingga 8 darjah Celsius untuk vaksin-vaksin yang lain. Okey. Dan di antara vaksin-vaksin ini kebanyakan memerlukan 2 dos, kecuali vaksin virus vektor daripada China yang hanya memerlukan bilangan dos sekali sahaja. So, dan juga di bawah sana ada menunjukkan bahawa negara-negara mana yang sudah menggunakan vaksin-vaksin yang kita cuba perolehi daripada syarikat-syarikat tersebut. Okey. So, seterusnya kita tengok kepada timeline di mana vaksin-vaksin ini sudah dihasilkan. So, sebenarnya vaksin yang pertama iaitu vaksin daripada Pfizer-BioNTech mRNA virus ini sudah dihasilkan awal tahun 2020, di mana sejurus selepas COVID-19 sudah masuk ke dalam negara-negara Eropah pada bulan April, maka bulan Mei syarikat tersebut sudah start menghasilkan vaksin-vaksin ini dan memulakan ujian ataupun trial terhadap vaksin tersebut. Dan approval ataupun sudah diberi pada bulan Disember, dan negara-negara seperti UK, Israel dan United Arab Emirates sudah menggunakan vaksin-vaksin tersebut. Alright. So, kemudian vaksin kedua daripada Moderna daripada negara US juga dihasilkan mula dalam bulan 8. Tetapi vaksin ini tidak digunakan di Malaysia, tetapi di negara jiran jiran kita seperti yang saya sebutkan tadi daripada Singapura. Alright. Vaksin AstraZeneca pun selepas tu pada bulan 9, lebih kurang bulan 9 sudah dihasilkan, dan kemudian juga memberi kelulusan untuk digunakan dalam bulan Disember dan Januari. Dan vaksin ini juga akan diperolehi oleh Malaysia pada masa yang terdekat ini untuk digunakan untuk rakyat-rakyat Malaysia. Kemudian kita tengok pula vaksin-vaksin daripada negara China dan juga Russia. Okey.
kita boleh tengok ada perbezaan sedikit di mana vaksin-vaksin Russia dan juga China, dia sebenarnya digunakan lebih awal bersama-sama dengan ujian yang dijalankan. Maknanya dia tak seperti vaksin-vaksin yang saya sebutkan tadi di mana dia memerlukan ujian dulu, kelulusan sebelum digunakan oleh rakyat negara tersebut. Tapi di China, sejurus selepas vaksin itu sudah dihasilkan, maka sudah sudah digunakan oleh negara-negara China terhadap digunakan oleh rakyat-rakyat mereka untuk vaksinasi tersebut. So sama seperti vaksin daripada Russia yang bernama Gamaleya. So vaksin-vaksin ini awak tengok bahawa dia sudah digunakan lebih awal lagi daripada vaksin-vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca. Sebab di negara-negara tersebut walaupun belum mendapat ujian yang sudah disahkan, maka negara mereka dah memberikan vaksinasi. Tetapi pada masa yang sekarang semua ujian-ujian sudah dibuat dan keputusan-keputusan ujian sudah keluar dan menunjukkan bahawa vaksin-vaksin tersebut adalah berkesan, ya. So kemudian seterusnya saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan bincang tentang sama ada vaksin-vaksin tersebut adakah ia betul-betul berkesan. Adakah betul-betul negara yang sudah memberikan vaksin tersebut, rakyat mereka sudah dapat mengurangkan jangkitan-jangkitan COVID-19. Okay? So mari kita tengok data-data seterusnya. Alright? So daripada vaksin-vaksin yang sudah ada di dunia ini, kita boleh tengok syarikat-syarikat seperti Pfizer, seperti Moderna, mereka mendapati bahawa vaksin mereka adalah lebih kurang 90% berkesan. So macam mana dengan vaksin-vaksin lain? So vaksin-vaksin lain seperti flu vaksin dan juga pneumococcal vaksin, awak boleh tengok bahawa sebenarnya ada banyak vaksin di dalam dunia ini adalah kurang berkesan berbanding dengan vaksin COVID yang sudah dihasilkan oleh terutamanya oleh Pfizer. So vaksin-vaksin tersebut boleh range from lebih kurang 40% sehingga lebih kurang 90%. Dan kita boleh tengok bahawa keberkesanan COVID-19 vaksin ini adalah di tengah-tengah, di mana dia lebih kurang dalam 90%. Ada di antara vaksin adalah dalam lingkungan 50 hingga 70% seperti vaksin daripada negara China iaitu CoronaVac. Tetapi vaksin-vaksin tersebut adalah at least ataupun sekurang-kurangnya 50% efektif. Itu adalah standard yang diluluskan oleh WHO untuk vaksin tersebut yang boleh digunakan dalam masyarakat ataupun manusia. So mesti sekurang-kurangnya 50% dan ke atas, ya. So ini adalah data terbaru daripada UK iaitu England, menunjukkan bahawa kes-kes di mana kes-kes COVID-19 sudah menurun dengan mendadak, ya. Daripada kita boleh tengok dalam ketiga-tiga graf ini, yang menunjukkan graf pertama adalah menunjukkan kes-kes baru. So vaksinasi di UK ataupun England dimulakan pada penghujung November dan permulaan Disember. So sehingga kini kita boleh tengok bahawa kes-kes dalam segenap lapisan, sama ada 85 tahun ke atas, 65 hingga 84 tahun ataupun 0 hingga 64 tahun, semua genap lapisan masyarakat kes-kes sudah menurun dengan cepat. So selepas vaksin itu dihasilkan, selepas vaksin diberikan, kita tahu bahawa vaksin mengambil masa lebih kurang 21 hari untuk mencapai tahap yang paling berkesan. Jadi lebih kurang sebulan kemudian kita boleh tengok daripada Disember hingga January kes masih lagi naik, tetapi selepas January kes sudah menurun. Okey, sama ada kes baru, kes yang masuk ke dalam hospital, dan yang penting sekali kita boleh tengok kematian pun sudah menurun dengan mendadak di UK. So ini menunjukkan bahawa
vaksin COVID-19 adalah sesuatu vaksin yang efektif untuk mengawal COVID-19. Alright? So, dan juga kita boleh tengok dalam graf data yang saya tunjukkan ni daripada gambar rajah yang terakhir sekali, sebab kadang-kadang orang akan kata, oh, kes menurun sebab kita gunakan ataupun kita menjalankan test yang sudah kurang, so maka kes nampak macam kurang. Tapi sebenarnya tidak. Awak boleh tengok di dalam kes-kes di dalam UK, test yang dijalankan adalah masih semakin meningkat. Maknanya dalam negara mereka masih membuat test yang paling banyak. So setiap hari lebih kurang 600,000 test COVID dijalankan. Maknanya kalau ada orang yang ada symptoms, maka kemungkinan besar dia akan ditemui. So, dalam keadaan sedemikian, kita boleh tahu bahawa penurunan kes ini adalah betul-betul disebabkan oleh pengurangan kes COVID dalam negara mereka. Bukan disebabkan oleh pengurangan test yang dijalankan. Kalau kita kurangkan test, maka kes tu kurang, tapi itu bukan perkara yang sebenarnya. Jadi kita kena tengok negara mereka sama ada mereka menjalankan test yang banyak. So setakat ini kita tahu mereka menjalankan test yang banyak. Jadi kalau menjalankan test yang banyak, maka masih lagi kes menurun. Kita tahu itu betul-betul bahawa kes sudah menurun disebabkan oleh vaksin COVID-19 dan bukan disebabkan kita tak buat test, ya. So itu adalah satu data yang sangat penting bagi kita. Alright. So dan seterusnya daripada satu jurnal atau yang terkemuka, iaitu New England Journal of Medicine, yang baru saja dihasilkan pada minggu yang lepas, menunjukkan bahawa di negara Israel, di mana lebih kurang 85% rakyat mereka sudah diberikan vaksin COVID-19 daripada Pfizer yang berbentuk mRNA, kes-kes pun dah semakin berkurangan. Okay? So, dan juga mereka dapati bahawa vaksin itu kalau selepas kita memberikan kepada semua rakyat, selepas 2 minggu, keberkesanan dia adalah lebih kurang 50%. Okay? Selepas 3 minggu, 3 minggu, keberkesanannya akan mencapai 60%. Mengapa begitu? Ini adalah disebabkan badan kita memerlukan masa untuk menghasilkan antibody. Sama seperti kita mengambil vaksin influenza. Bukan kita ambil vaksin hari ini terus esok kita dah ada antibody yang tinggi. Jadi dia memerlukan masa untuk antibody untuk semakin bertambah dalam badan kita. So selepas 2 minggu 50%. Selepas 3 minggu 60%. Selepas dos kedua 7 hari selepas dos kedua, ini menaikkan keberkesanannya kepada 92%. Maknanya dia juga akan mengurangkan kes yang semakin banyak selepas dos kedua diberikan. So daripada data-data yang daripada Israel juga menunjukkan bahawa sama seperti daripada UK atau England, di mana kes sudah menampakkan penurunan yang mendadak selepas mereka memberikan vaksin selama 2 bulan. So kita harap kalau negara kita juga menjalankan program imunisasi seluruh negara, kita juga akan mengikuti jejak negara-negara UK ataupun negara-negara lain yang sudah melancarkan program vaksinasi. Dan kita harap dengan ini, maka kita boleh mengawal pandemik dalam negara kita. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah setahun kan duduk di rumah kan. Kita pun nak keluar tapi kita pun takut tanpa vaksin. So saya harap semua kalau kita dah dapat vaksin, kes sudah menurun, maka kita dapat beransur-ansur pulih dan balik kepada kehidupan yang biasa. Okay? So seterusnya kita tengok dalam apa dia kandungan vaksin mRNA Pfizer-BioNTech ni. Okay? So sebenarnya dalam vaksin ini dia tak ada sel-sel daripada mana-mana binatang ataupun manusia. Dia hanya mengandungi mRNA yang merupakan
genetic material ataupun bahan-bahan genetik untuk coding yang spike protein daripada COVID-19 punya virus. Okay? Selain daripada itu, dalam vaksin ini ada lemak ataupun lipid ini digunakan, yang saya tunjukkan tadi, dia merupakan satu lapisan luar mRNA untuk melindungi mRNA itu dan semasa kita memberikan kepada manusia selepas mendapatkan suntikan. Selain daripada itu, dalam vaksin ini juga ada garam-garam tertentu seperti potassium chloride, potassium fosfat dan juga sodium chloride yang digunakan untuk melindungi vaksin-vaksin ataupun lipid dalam sana untuk stabilkan vaksin-vaksin itu, dan juga gula daripada bentuk sukros untuk stabilkan vaksin dalam suhu yang rendah. Okay? So ini adalah kandungan vaksin, dan seterusnya kita akan pergi, sebab kita perlu tahu kandungan ini supaya kita tahu sama ada kita ada apa-apa reaksi terhadap badan kita semasa kita dapatkan suntikan tersebut. So, nak saya tegaskan sekali lagi ialah vaksin ini tidak mempunyai apa-apa pengawet. Okay? Tidak ada bahan-bahan daripada telur. Tak ada bahan-bahan dari data apa-apa latex yang getah. So, mengapa kita perlu tahu? Sebab kalau kita ada alahan kepada pengawet, alahan kepada telur, alahan kepada latex, vaksin-vaksin tertentu tidak dapat digunakan. Dia juga tidak menggunakan sel-sel haiwan seperti daripada lembu ataupun babi, dan juga tidak mengandungi sel-sel darah daripada manusia ataupun sel-sel janin daripada manusia, seperti yang kita kadang-kadang tengok khabar angin dalam social media yang mewawarkan bahawa ini dihasilkan daripada sel-sel janin, dan dia tak mengandungi apa-apa bahan seperti aluminium, formaldehyde, mercury atau termimerosa yang merupakan pengawet untuk vaksin-vaksin yang lain. So vaksin ini tidak mengandungi bahan-bahan tersebut, ya. Dan vaksin ini seperti saya cakap bukan sejenis vaksin yang mengandungi virus seperti vaksin-vaksin yang lain. So seterusnya saya rasa kita nak cakap sedikit sebanyak tentang adakah vaksin ini selamat atau tidak digunakan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua mesti risau kan, sebab negara kita nakkan seluruh rakyat Malaysia untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi soalan pertama tuan-tuan dan puan-puan nak tanya ialah adakah dia selamat digunakan. Okay? So setakat ini pada Januari 27 CDC daripada Amerika Syarikat sudah mengeluarkan satu laporan tentang vaksin yang terutamanya saya akan jelaskan tentang mRNA vaksin ini, sebab dia adalah vaksin yang paling banyak digunakan dalam dunia sekarang, maka kita ada paling banyak maklumat. Okay? So vaksin tersebut didapati daripada negara US, daripada laporan yang didapatkan, kita dapat tengok dia ada beberapa kesan sampingan, dan biasanya kesan sampingan yang saya akan sebutkan ini adalah kesan sampingan sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Contohnya vaksin influenza. Okay? So yang paling banyak yang didapati orang ramai mengadu ialah sakit kepala. Okay? Sakit kepala merupakan kesan sampingan yang paling kerap, lebih kurang 21%. Diikuti dengan badan lemah-lemah, pening, lebih kurang 15%. Rasa loya muntah 10%. Kadang-kadang rasa sejuk badan lebih kurang 13%. Demam pun 13%. So kebanyakan yang rasa sejuk badan ni samalah seperti mereka yang demam. Lepas demam dia rasa sejuk-sejuk. So lebih kurang 13%. Yang mengadu kesakitan badan, otot-otot sakit badan lebih kurang 13% juga. 10% mengadu bahawa tempat cucuk tu ada sakit sikit. So kalau tuan-tuan puan-puan terutamanya warga-warga KPJ Seremban yang akan dapatkan vaksin dalam bulan depan,
bolehlah rujuk ni. Ini adalah beberapa kesan yang mungkin kita akan dapat. Tapi semua kesan-kesan sampingan ini adalah kesan sampingan yang ringan dan boleh dirawat. Contohnya kalau kita ada sakit kepala, kita ada demam, kita boleh gunakan ubat demam, ubat sakit kepala macam Panadol untuk mengawal. Dan dia bukan kesan-kesan yang berbahaya. Dan setakat ini kesan-kesan yang lebih serius yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar adalah kesan anafilaksis ataupun alahan yang saya akan sebut sebentar lagi. Okey, so macam mana dengan alahan? So orang kata, alahan, kita tengok, ada orang melaporkan ada kes-kes alahan di mana kes yang serius, yang di mana orang selepas injection mengalami sesak nafas, dan juga gatal-gatal seluruh badan, bengkak badan. Biasanya alahan ini merujukkan alahan yang serius lah. So alahan biasa melibatkan organ-organ badan kita, terutamanya kulit kita. So kalau alahan biasanya dia melibatkan kita gatal, kita naik merah-merah dekat badan, kita bengkak sendi, kita bengkak mata, bengkak mulut, bibir kita bengkak. So semua ini adalah alahan terhadap kulit dan mukosa kita. Alahan juga menyebabkan organ yang lain, terutamanya paru-paru kita. Kita mengalami sesak nafas sebab hidung kita sumbat, kita mengalami sesak nafas, kita boleh mengalami sakit perut sebab organ-organ usus kita boleh bengkak dan menyebabkan sakit perut. Okey. So dan kita dapati bahawa laporan yang sudah dibuat menunjukkan bahawa alahan-alahan tersebut hanya segelintir kecil saja daripada dos-dos yang diberikan. Contohnya untuk vaksin Pfizer, hanya 5 kes daripada 1 juta dos yang diberikan. So saya selalu bergurau dengan kawan-kawan saya. Ini sama seperti kita nak kena loteri lah. So kalau kita kena anafilaksis ni, bukan senang nak kena loteri tau. Dalam 1 juta baru 5 orang saja kena. Kalau vaksin lain macam Moderna, 1 juta cucuk 2 orang kena. Okey, so ini adalah salah satu, maknanya kes ini adalah sangat-sangat kecil. Jadi jangan kita disebabkan ada 5 kes ke, 2 kes ke, ataupun 3 kes dalam 1 juta kita kata tak boleh ambil, tak nak ambil vaksin ni. Sebab kita sudah ada bukti bahawa vaksin ni sangat selamat. 1 juta orang ambil, mungkin 5 saja yang ada anafilaksis. Anafilaksis ni pun boleh dirawat. Okey, sebentar lagi kita akan sebut macam mana kita nak rawat anafilaksis yang disebabkan oleh vaksin ni. Sebab itu kita bila pergi ambil vaksin, kita perlu register dan kita akan dipantau. Okey. So selain daripada 2 vaksin ni, Oxford AstraZeneca juga ada kes-kes anafilaksis. Oxford AstraZeneca anafilaksis tinggi sedikit, tetapi disebabkan vaksin AstraZeneca ini masih kurang digunakan, jadi kita tak dapat data yang lebih banyak. So data yang ada biasanya daripada negara United Kingdom menunjukkan ada lebih kurang 30 kes daripada 3 million dos, 3 juta dos yang sudah diberikan. Maknanya dalam 10 kes dalam 1 juta orang yang ditunjuk. Dan kebanyakan kes-kes anafilaksis ini boleh dirawat. Maknanya mereka memberikan ubat dan mereka yang mengalami anafilaksis akan sembuh. Okey. Dan yang penting juga kita boleh nampak bila mereka memantau mereka yang dapat anafilaksis ataupun alahan ini, kebanyakan mereka ini berlaku dalam 15 minit yang pertama dan lebih daripada 90% berlaku dalam 30 minit yang pertama selepas mengambil vaksin. Jadi ini adalah salah satu cara di mana kita boleh cuba mengelakkan mereka yang ada alahan daripada mengalami alahan selepas suntikan balik ke rumah. So kalau anda lepas ambil suntikan ni, mungkin kena berada di dekat dengan pusat suntikan selama 30 minit sebelum balik rumah. Kerana selepas 30 minit, peluang untuk dapat alahan itu adalah sangat-sangat kecil. Okay? So
itulah sebab kadang-kadang kita akan suruh mereka yang pernah ada alahan ataupun badan sangat sensitif, ada eczema, ada asma, ada resdung, allergic rhinitis. Lepas ambil vaksin ni, jangan terus balik lah. Tunggu dalam pusat vaksinasi tu. Tunggu 15 hingga 30 minit. Kalau tak ada apa-apa reaksi, anda baru balik ke rumah. Itu akan memastikan lebih banyak orang yakin dengan vaksin tersebut dan mendapatkan vaksin tersebut. Okay? So, selain daripada tu, kita akan tengok adakah bukti-bukti side effect yang lain. So, side effect yang lain yang lebih kita risau adalah contohnya adakah dia menyebabkan sakit jantung, adakah dia menyebabkan immune system kita terganggu dengan penyakit-penyakit seperti jangkitan selaput otak, jangkitan otak, Guillain-Barré syndrome, myocarditis, sakit jantung, Kawasaki disease, adakah menyebabkan kita mengalami stroke, ataupun sumbat saluran darah besar. So kita nampak sebenarnya daripada ujian-ujian ataupun pemantauan yang sudah dibuat di negara US, kes-kes tersebut adalah sangat-sangat rendah. Kebanyakan kes-kes yang serius ini adalah kosong. Yang ada paling banyak dalam graf yang saya tunjukkan di sini adalah appendicitis. Maknanya mereka yang ambil vaksin kemudian dalam 21 hari ada 5 orang yang mengalami appendicitis yang memerlukan operation untuk buangkan appendix dia. Tetapi orang yang tak ambil vaksin lebih banyak lagi yang kena appendix. So jadi tidak ada hubung kait di antara semua penyakit ini dengan vaksin yang diambil. So ini juga menunjukkan bahawa setakat ini vaksin terutamanya Pfizer mRNA yang kita akan gunakan dalam 2 minggu yang akan datang ini untuk rakyat-rakyat Malaysia, terutamanya frontliner, adalah satu vaksin yang selamat. Okay? So, sekiranya kita mengalami apa-apa reaksi, so apa yang patut kita tahu, apakah tanda-tanda yang kita akan ada. So, dalam graf ini saya tunjukkan, dan selepas kita dapat reaksi tersebut, sama ada kita boleh atau tidak ambil dos vaksin yang seterusnya. So, kalau kita ada reaksi alahan, reaksi alahan yang saya cakap dalam 15 hingga 30 minit selepas kita ambil vaksinasi, dan kita tiba-tiba mengalami bengkak, kita mengalami kesesakan nafas, pening, muntah, tak sedar diri, tekanan darah turun rendah, dan selepas dirawat oleh pegawai kesihatan ataupun doktor, dan didapati bahawa awak ada alahan ataupun anafilaksi disebabkan oleh vaksin ni, maka awak tidak boleh mengambil vaksin yang seterusnya. Okay? So maknanya kalau awak ada anafilaksis ataupun alahan, tak payah ambil vaksin ni lagi. Okay? Cuma ambil vaksin yang pertama yang awak ambil tu. Vaksin kedua tidak payah. Tetapi kalau katakan awak cuma rasa pening-pening sejuk, ataupun rasa sebab takut, ada orang takut kena cucuk, lepas cucuk bukan disebabkan ada alahan, tapi sebab takut sangat kena cucuk terus pengsan. Ini adalah salah satunya ialah ada orang dia tengok jarum pun pengsan kan, sebab lepas cucuk dia sudah pucat terus pengsan, tapi dia tidak mengalami anafilaksis yang macam bengkak-bengkak badan. Dan selepas dia pingsan, dia sudah baring, dia terus bangun, terus dia ingat balik, tidak mengalami kesan yang berpanjangan, maka ini dipanggil vasovagal attack. Dan biasanya kalau katakan sudah diperiksa oleh doktor, disahkan ni vasovagal attack, cuma bukan disebabkan oleh alahan, awak boleh mendapatkan vaksin kedua. Okay? So walaupun awak ada pening-pening sikit, rasa macam hati berdebar-debar, pucat sedikit selepas cucuk, boleh dapatkan vaksin kedua. Kemudian macam mana dengan mereka yang ada side effect tempatan? So contohnya lepas injek, tempat injection jadi merah, bengkak, sakit. So tapi tidak mengalami masalah-masalah sistemik macam mana, macam pengsan ataupun muntah, maka anda juga boleh mendapatkan vaksin seterusnya. Mungkin bukan pada tempat yang sama injection tu, supaya awak tidak mengalami kesakitan pada tangan yang sama ya. So boleh kalau mereka ambil kiri, mungkin kita akan cucuk sebelah kanan.
Okay, so awak boleh ambil vaksin yang kedua. So program saya cakap tadi, program imunisasi COVID-19 sudah dilancarkan dengan tema dia lindungan diri, lindungi semua. So maknanya kita kalau dapat vaksin, kita akan dapat, kalau kebanyakan kita dapat vaksin, kita akan melindungi orang sekeliling kita. Kalau kita tak ambil vaksin, maka kalau vaksin tersebut diterima kurang daripada 70 hingga 80% rakyat Malaysia, dia tidak akan melindungi mereka yang belum mendapat vaksin, terutamanya anak-anak ataupun bayi-bayi kita yang kurang daripada 18 tahun. Okay? So, sebab kita nak melindungi mereka, maka kita kena cuba sedaya upaya untuk dapatkan seluruh rakyat Malaysia yang lebih daripada 18 tahun kena ambilkan vaksin ini supaya semua boleh dilindungi. Okay? So dia akan dipisahkan kepada 3 fasa, di mana fasa pertama melibatkan kumpulan utama frontliner seperti doktor, nurse yang akan diberikan vaksin dahulu, lebih kurang 500,000 orang dalam bulan Mac dan April. Kemudian dalam fasa 1 juga ada kumpulan kedua di mana merangkumi mereka dalam perkhidmatan yang penting, contohnya polis, tentera, bomber dan juga cikgu dan juga mereka yang melibatkan mereka dalam proses menghantarkan barang-barang, semua akan dimasukkan dalam fasa pertama. Fasa kedua pula dibahagikan kepada mereka yang mempunyai penyakit dan berisiko tinggi dan berumur 60 tahun ke atas. So kalau awak berumur 60 tahun ke atas ataupun anda mempunyai risiko-risiko tinggi seperti penyakit darah tinggi, diabetes, contohnya sakit buah pinggang, sakit hati, dan juga mereka yang mempunyai masalah-masalah seperti OKU, akan diberikan vaksin pada fasa kedua yang melibatkan mereka daripada bulan April hingga Ogos. Dan kemudian fasa ketiga kepada semua yang lain yang belum divaksinasikan dalam fasa pertama dan kedua. So ini adalah plan vaksinasi negara kita. Kemudian saya tunjukkan bahawa lokasi-lokasi di mana vaksin ini akan diberi. So dia ada lebih kurang 600 lokasi di seluruh negara di mana dia boleh memberikan vaksin, dan ada 54 lokasi di mana vaksin-vaksin terutamanya vaksin mRNA ini akan disimpan kerana dia memerlukan peti ais ultra sejuk yang boleh simpan di bawah takat beku 70 minus 70 Celsius, right? So dan di Negeri Sembilan ada 2 tempat simpan vaksin, satu dekat KK Seremban 2, satu lagi dekat Tamping. Okay? Tetapi pusat pemberian vaksin sebenarnya ada lebih daripada 2. So tetapi akan dibuka secara berperingkat di mana kaki tangan Kementerian Kesihatan akan dilatih, dan juga di tempat-tempat seperti Kuala Lumpur kaki tangan hospital swasta pun sudah dilatih. Setakat ini dekat Kuala Lumpur, hospital KPJ, Tawakal dan Pantai Bangsa sudah dipilih sebagai pusat vaksinasi COVID untuk pihak swasta. Tapi dekat Negeri Sembilan kita masih belum ada lagi, tapi kita tengok mungkin dalam masa akan datang hospital swasta ataupun klinik-klinik swasta tertentu juga akan dipilih untuk memberikan vaksin tersebut. Okay, so vaksin yang akan diterima oleh Barisan Hadapan seperti saya cakap adalah oleh Pfizer, BioNTech, yang nama dia Comirnaty, daripada vaksin mRNA ya. So ini adalah negara-negara di mana vaksin mRNA ini sudah digunakan. Lebih kurang 30 negara-negara di seluruh dunia, seperti yang saya cakap tadi, negara-negara Eropah, negara-negara US, Canada, dan juga Australia, Malaysia, Singapura, Philippines, Jepun di Asia, dan juga negara-negara seperti Arab Saudi, Iraq, Bahrain, UAE, Oman di Arab, Peninsula Arab,
dan juga di South America, di mana Peru, Chile, Argentina sudah menggunakan vaksin mRNA tersebut. Okay. Kemudian kita akan bincang sikit dengan populasi khas, siapa yang perlu mengetahui lebih banyak sikitlah maklumat sebelum mendapatkan vaksin-vaksin tersebut. Okay. So, yang pertama adalah golongan ibu mengandung. Seperti yang kita tahu, setakat ini vaksin mRNA Pfizer ini di Malaysia, kita dah membuat keputusan ataupun Kementerian Kesihatan dah buat keputusan tidak akan diberi kepada ibu mengandung. Disebabkan dia tak ada data-data, setakat ini tak ada data-data lagi untuk mengatakan vaksin ini selamat digunakan kepada kandungan semasa mengandung. Okay? Tetapi yang perlu kita faham, dia tak ada maklumat tentang keselamatan, tapi setakat ini juga tidak menunjukkan apa-apa keburukan. Seperti yang saya cakap, nanti saya akan terangkan mengapa saya cakap begitu, disebabkan dalam kes-kes di mana negara-negara yang mengambil dengan banyak, contohnya di US, UK, Israel dengan United Arab Emirates, ada di antara mereka yang mendapat vaksin ini sudah mengandung, dan mereka mendapati bahawa kandungan mereka setakat ini masih dalam keadaan yang sihat dan tidak menunjukkan apa-apa tanda yang bahaya. Jadi setakat ini walaupun tak ada data, tapi saya rasa dalam beberapa bulan akan datang semakin banyak data akan keluar. Tapi setakat ini kita dah buat keputusan, ibu mengandung ataupun mereka yang nak mengandung sekarang ini, mungkin kita akan elakkan daripada mendapat vaksin tersebut. Macam mana dengan ibu yang menyusu anak? Ini banyaklah, nurse sudah tanya saya, banyak ibu bapa sudah tanya saya, saya nak menyusu, bolehkah saya dapatkan vaksin? Seperti yang saya cakap tadi, vaksin mRNA ini bukan live virus. Dia sejenis virus, dia sejenis vaksin di mana dia menggunakan mRNA dan menghasilkan protein saja. Jadi protein ini tidak akan masuk ke dalam badan baby semasa melalui penyusuan, dan WHO dan juga CDC dan juga di United Kingdom, semua mereka sudah mengatakan bahawa kalau katakan ibu tersebut, terutamanya ibu-ibu yang merupakan frontliners seperti nurse, doktor, vaksin ini masih boleh ditawarkan, tapi kita tak memaksa. Ini voluntary, So kalau katakan ibu-ibu nak menyusu, walaupun kita tahu dia selamat, boleh digunakan, tapi kita memberikan pilihan kepada frontliners untuk pilih. Tapi setakat ini memang tak ada bukti-bukti menunjukkan dia memudaratkan bayi yang mendapat susu ibu. Okay? So, tapi kita boleh buat pilihan sama ada kita nak ambil atau tak. Tapi kita menggalakkan semua frontliner untuk ambil. Sebab ini untuk mengelakkan, sebab kesan-kesan jangkitan COVID adalah lebih membahaya. Kemudian golongan ketiga adalah mereka yang mengalami penyakit autoimmune disease ataupun kekurangan daya ketahanan badan. Yang ini walaupun tidak ada data-data yang menunjukkan keselamatan, tetapi mereka juga diberi pilihan, kecuali kalau badan mereka sangat-sangat lemah. Nanti saya akan sebutkan apakah golongan-golongan autoimmune ataupun kurang daya imunisasi ini, yang mana boleh ambil, yang mana tak boleh ambil dengan lebih terperinci. Mereka yang mengalami alahan macam mana? Tadi kita kata salah satu masalah dia ialah alahan, kan? So sebenarnya mereka, kalau katakan kecuali mereka yang mempunyai alahan kepada vaksin tersebut, memang tak boleh ambil. Macam mana kalau dia ada alahan kepada vaksin lain? Contohnya saya ada alahan kepada vaksin MMR atau vaksin influenza. Boleh ambil tak? Dia boleh ambil, tapi selepas berbincang dengan doktor, dan saya memang mengesyorkan bahawa kalau mereka yang ada alahan kepada vaksin lain, kalau nak ambil, dia perlu dipantau. Dia perlu dipantau selepas mengambil vaksin tersebut selama sekurang-kurangnya setengah jam sebelum balik ke rumah. So, macam mana dengan alahan terhadap makanan ataupun persekitaran, contohnya hama ataupun latex? Yang ini
kalau katakan mereka mempunyai alahan yang serius, mereka tidak dibenarkan untuk diambil. Alright? So maknanya mereka ada anafilaksis, pernah ambil macam makanan tertentu dan tiba-tiba pingsan dan tak sedar diri dan memerlukan injection epinephrine. Kalau ada tanda-tanda tersebut, saya rasa awak boleh mengambil keputusan untuk menangguhkan vaksin, mendapatkan vaksin tersebut. Okey. So golongan seterusnya, golongan yang ada penyakit kronik, yang ini didapati selamat, dan mereka yang ada kronik memang digalakkan untuk ambil sebab mereka ada penyakit kronik adalah berisiko tinggi mendapat penyakit COVID-19 dan mendapat kesan sampingan yang serius daripada COVID-19. Kanak-kanak pula setakat ini kurang 18 tahun kita tak ada, tidak digalakkan sebab tak ada data-data lagi. Jadi kita akan memvaksinasikan dewasa seperti yang saya cakap tadi untuk melindungi kanak-kanak kita. Okey. So siapa yang tak boleh ambil vaksin? Okey, kita tengok balik sejarah alahan yang serius terhadap setengah makanan semua. Tetapi kalau anda masih perlu ambil vaksin, anda perlu dipantau selama 30 minit. Individu yang mengalami transplant organ, pemindahan organ dalam 3 bulan yang lepas, biasanya tidak digalakkan untuk ambil, tapi selepas 3 bulan dia boleh lagi. Ataupun mereka yang mengalami rawatan kanser seperti kemoterapi, radioterapi atau imunoterapi juga tidak digalakkan untuk ambil vaksin ini. Tetapi sekiranya anda mahu juga ambil vaksin ini, perlu berbincang dengan doktor anda. Dan ibu yang hamil, kita sudah cakap, kita tak akan berikan vaksin. Alright? Individu yang kurang daya ketahanan badan, okey, boleh ambil seperti saya cakap tadi, tapi sekiranya awak daya ketahanan terlalu rendah, contohnya kalau awak HIV tapi CD4 sel kurang daripada 200, then kumpulan ini akan dikecualikan. Okey. So tapi kalau katakan awak ada penyakit, contohnya penyakit HIV tetapi CD4 count masih tinggi, awak boleh ambil vaksin ini. Selamat digunakan untuk elakkan daripada jangkitan COVID. Okey. Mereka yang ada masalah lain, contohnya sudah mendapat rawatan antibody monoklonal ataupun plasma darah untuk COVID-19 dalam 3 bulan yang lepas, tidak perlu divaksinasikan. Alright? Ataupun sudah mendapat rawatan COVID-19, boleh tangguh 6 hingga 9 bulan sebelum dapatkan vaksin tersebut. Mereka yang ada sel-sel darah platelet yang terlalu rendah, contohnya kalau baru baik daripada denggi, juga boleh tangguh dulu. Bukan tak boleh ambil, tapi tangguh dulu dan perlu dirawat sehingga darah awak sudah pulih, baru awak ambil vaksin. Okey? So dan ini adalah tata cara di mana vaksin akan diberi, di mana pusat-pusat vaksinasi dibuka di seluruh negara. So bawakan MyCard anda, awak akan diregisterkan dahulu, kemudian akan diberikan vaksin. Vaksin itu akan direkodkan. Kalau awak ada MySejahtera, maka dia akan direkodkan dalam MySejahtera anda sebagai digital rekod. Tapi kalau anda tak ada MySejahtera, dia akan berikan awak rekod yang bertulis, okey, semasa awak mendapatkan vaksin. Sila simpan ini baik-baik sebab ini adalah penting pada masa akan datang untuk anda contohnya nak keluar negara ataupun pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Okey, ini adalah contoh digital sijil vaksinasi digital dalam MySejahtera nanti kalau katakan anda sudah mendapatkan vaksin tersebut. Okey. Ini adalah proses yang saya cakap secara manual ataupun melalui aplikasi MySejahtera, dan anda akan diberitahu semasa anda pergi ke pusat vaksinasi. Alright. Okey, kita masuk round yang terakhir. Yang ini saya rasa paling interesting, paling menarik sekali. Mitos dan fakta. Okey, sekarang kita dalam dunia social media kan. Setiap hari kita tengok ada orang tulis cucuk vaksin mRNA terus jatuh, terus meninggal. Betul atau tidak? Mari kita tengok. Mitos pertama, vaksin mRNA boleh tukarkan DNA anda. Betul ke tak? Ini tak betul sebab mRNA hanya masuk ke dalam sel. Dia tak masuk ke dalam nukleus di mana DNA manusia berada. Okey? Jadi dia tak akan mengubah DNA anda. So, seperti yang saya cakap sebelum ni, vaksin itu
dicucuk ke dalam badan awak, dia masuk dalam sel, dia tak ada masuk dalam nukleus anda, dia mengarahkan sel anda menghasilkan spike protein yang akan ditunjukkan pada permukaan sel dan kemudian merangsang badan kita hasilkan antibody. Itu yang fungsi mRNA kita yang diberikan kepada kita. Dia tidak akan mengganggu DNA kita. Kita tidak akan menjadi Captain America. Kita tidak akan menjadi mutant selepas kita dapat mRNA vaksin ni. So jangan kita percaya apa yang dalam social media tu. Okay? Mitos kedua, vaksin COVID-19 akan menyebabkan penyakit COVID. Okay? So, seperti saya cakap tadi, vaksin yang kita akan guna di Malaysia setakat ini adalah mRNA vaksin ini. Dia bukan virus. Dia cuma sejenis protein yang dicucuk ke dalam badan kita. Jadi, dia tak mengandungi virus COVID. Jadi, dia tak akan menyebabkan penyakit COVID pada badan kita. Macam mana dengan vaksin-vaksin lain? Vaksin lain yang menggunakan vektor adenovirus binatang lain, contohnya AstraZeneca gunakan chimpanzee adenovirus, yang itu virus yang akan menyebabkan penyakit pada chimpanzee, bukan manusia ya. Jadi dia tidak akan menyebabkan penyakit COVID pada kita ataupun menyebabkan penyakit adenovirus pada kita, sebab adenovirus itu bukan adenovirus yang menjangkiti manusia. Jadi ini juga adalah mitos yang salah. Jadi dia tidak menyebabkan penyakit COVID. Mitos ketiga, vaksin COVID mempunyai kesan sampingan yang sangat berbahaya. Salah satunya saya rasa banyak tuan-tuan dan puan-puan mesti sudah tengok video. Ada satu jururawat dekat UK lepas cucuk vaksin, masa nak berikan maklumat pada press media, tiba-tiba pengsan. Kemudian di bawah sana mulai ditulis, nurse ini dalam beberapa jam kemudian meninggal disebabkan mendapatkan vaksin. Itu adalah tidak betul. Sebenarnya video itu menunjukkan bahawa jururawat tersebut mengalami vasovagal attack yang saya cakap tadi. Maknanya dia rasa pening-pening selepas mendapat vaksin tu. Ini kerap berlaku kalau kita contohnya mengalami kesakitan pada tempat suntikan ataupun sakit kepala ataupun badan kita rasa lemah-lemah. Ada di antara kita takut tengok jarum. Lepas tengok jarum, lepas suntik terus pengsan. So itu adalah vasovagal, bukan disebabkan kesan sampingan. Dan mereka yang mendapat vasovagal attack ni boleh mendapat vaksin yang seterusnya. Okay? So jadi vaksin ni cuma ada satu kesan sampingan yang lebih serius, iaitu alahan. Dan saya sudah cakap, kalau mereka yang ada alahan kepada vaksin-vaksin tersebut atau vaksin-vaksin lain, kita kena berhati-hati, kita kena pantau mereka. Kalau mereka ada alahan yang serius sebelum ni, tak boleh ambil. Kalau mereka hanya ada alahan yang ringan, kalau ambil perlu dipantau selama 15 hingga 30 minit di dalam pusat vaksinasi. Sehingga mereka tak ada tunjukkan tanda-tanda alahan, mereka boleh balik. Mitos keempat, selepas mengambil vaksin, saya tidak payah pakai topeng mata, tak payah mengadakan penjarakan sosial sebab saya sudah kuat, sudah ada antibody. Betul ke tak? Ini juga tidak betul. Okay? Kita semua tahu, vaksin yang saya cakap tadi, vaksin bukan 100% dapat mencegah virus COVID daripada memasuki, terutamanya memasuki badan kita. Dia cuba mengelakkan kita daripada mendapat penyakit yang serius sekiranya kita dijangkiti. Tapi kita boleh menjadi pembawa kalau kita tak pakai topeng, kita tak mengadakan penjarakan sosial. Kita bukan saja memudaratkan diri kita sendiri, kita memudaratkan anak-anak kita, saudara kita yang belum ambil vaksin. Faham? Kita kalau dapat antibody, sudah ada antibody badan, vaksin tu masih boleh berada dalam badan kita, tidak menghasilkan apa-apa gejala, tapi kita boleh jangkit orang lain, kita boleh menyebabkan orang lain sakit. Jadi amalan langkah berjaga-jaga harus diteruskan, harus pakai topeng, harus ada penjarakan sosial selepas mengambil vaksin. Dan ini harus
dilakukan sehingga satu hari nanti kita dah umumkan bahawa keadaan dah membolehkan kita balik kepada penjarakan sosial yang normal seperti dulu, baru kita boleh buat berhenti pakai topeng. Tapi setakat ini semua perlu pakai topeng ataupun mengadakan jarakan sosial. Mitos kelima, jikalau saya sudah mengalami penyakit COVID, maka saya tak payah mengambil vaksin COVID. Okey? Ini ada kebenaran dia. Okey? So maknanya kalau kata anda baru saja mengalami penyakit COVID, dalam 6 hingga 9 bulan selepas awak mendapat penyakit COVID, awak boleh menangguhkan pengambilan COVID, vaksin COVID. Tetapi selepas tu, awak masih boleh ataupun masih boleh mendapatkan vaksin COVID ini disebabkan risiko jangkitan semula masih ada. Okay? So kita dah tahu bahawa ada di antara pesakit-pesakit COVID boleh mendapat penyakit COVID kali kedua, kali ketiga. Mengapa? Disebabkan antibodi yang dihasilkan semasa mereka mengalami penyakit COVID ini adalah tidak berpanjangan. Lepas 6 hingga 9 bulan, antibodi dah hilang. Jadi kalau dah hilang, kita boleh kena COVID lagi. Jadi untuk elakkan tu, kita mengesyorkan mereka yang sudah dijangkiti masih diperlukan untuk mengambil vaksin selepas 6 hingga 9 bulan. Ini terutamanya betul bagi mereka yang mengalami jangkitan tanpa gejala. Maknanya asymptomatic infection. Sebab mereka yang ada jangkitan tanpa gejala. Contohnya kalau awak pergi buat test, awak positif tapi awak tak ada demam, tak batuk, tak ada apa-apa simptom, tak ada apa-apa gejala penyakit, maka badan awak mungkin tak menghasilkan apa-apa antibodi yang tinggi. Jadi awak masih berisiko untuk dapat jangkitan semula. Jadi untuk golongan yang mendapat jangkitan tanpa gejala, perlu digalakkan untuk mendapat vaksin ini pada masa akan datang. Mitos ke-6. Okey, ini banyak orang risau tentang mitos ini sebab kononnya vaksin COVID-19 boleh menyebabkan keguguran dan infertility ataupun mandul. Ini adalah tidak benar sekali. So, antibodi kepada spike protein yang dimasukkan ke dalam badan awak tidak menyebabkan keguguran bayi dalam kandungan. Ini telah terbukti dengan ada ibu yang mengandung menghidap penyakit COVID-19 melahirkan anak yang sihat dan mereka tidak mengalami keguguran sepanjang tahun yang lepas. So ini menunjukkan bahawa tidak ada bukti bahawa vaksin ini boleh menyebabkan keguguran ataupun infertility. Dan juga daripada ujian awal semasa vaksin Pfizer dijalankan, seramai 23 orang wanita sukarela yang mendapat vaksin ini telah mengandung selepas mendapat vaksin. So kalau vaksin ini menyebabkan kemandulan ataupun keguguran, pastinya tak akan ada wanita yang diberikan vaksin akan mengandung kan. Jadi setakat ini vaksin ini adalah selamat untuk digunakan dan tidak menyebabkan keguguran ataupun kemandulan. Mitos yang terakhir, mitos ke-7. Saya tidak boleh ambil vaksin COVID-19 sebab alahan terhadap telur. Ini juga adalah tidak betul. Okay? So, vaksin COVID-19 tidak melibatkan unsur telur. Tidak akan mengiratkan alahan terhadap telur. Jadi, mereka yang alahan terhadap telur ataupun makanan lain cuma dinasihatkan untuk dipantau selama 30 minit selepas ambil vaksin. Jadi, tidak ada halangan untuk mereka mendapatkan vaksin-vaksin tersebut. Okey? So, di atas adalah mitos-mitos yang saya sudah sebutkan. Saya akhirkan dengan salah slide yang terakhir ini untuk tunjukkan bahawa vaksin ini sebenarnya digalakkan oleh semua agama. Okey? Tidak ada agama yang menghalang kita mengambilkan vaksin COVID-19 ini. Kerana seperti yang saya cakap tadi, dia tidak mengandungi unsur-unsur sel-sel haiwan ataupun sel-sel janin dalam vaksin tersebut. Jadi sudah terbukti di negara-negara Saudi, di negara Eropah, di Israel dan juga di semua negara yang lain
vaksin ini boleh digunakan. Alright? So, ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk join saya, untuk saya terangkan kepada semua tentang vaksin COVID-19. So, sekiranya anda ada apa-apa soalan, awak boleh hantar melalui Facebook kepada kita dan I think tim kita akan cuba jawab. Kalau tidak sekarang, saya akan cuba jawab sebaik mungkin untuk mengurangkan kerisauan anda untuk mendapatkan vaksin ini. So, ingat semua, kita kena lindungi kita dengan vaksin dan dengan kita lindungi kita, baru kita boleh lindungi orang lain semua. Supaya kita dapat balik kepada kehidupan yang normal pada masa akan datang. Harap-harap pada hujung tahun ini. Okey, sekian, terima kasih. Okay, so saya cuba jawab ada satu soalan. Mereka yang ada alahan kepada NSAIDs, is someone with NSAIDs allergy, can they go for COVID vaccine? Alright, so so far it depends on your allergic reaction. Okay, so kalau katakan anda setakat mengalami alahan gatal-gatal atau merah-merah badan, maka yang itu saya rasa selamat untuk anda pergi mendapatkan vaksin. Okay, sekiranya anda mendapat alahan anafilaksis yang teruk, if you have an anaphylactic shock, maknanya awak ambil NSAIDs, mengalami Stephen Johnson syndrome, mengalami shock and have to be admitted to hospital, kena masuk drip, kena diresusitasikan untuk diselamatkan. Untuk mereka yang ada masalah seperti ini, then saya rasa mungkin awak kena bincang dengan doktor anda dulu. Sebab saya rasa kalau anafilaksis itu boleh daripada anafilaksis yang ringan dan kemudian kepada anafilaksis yang serius. So, mereka yang ada anafilaksis ringan boleh ambil tapi dipantau. Yang sangat serius tidak digalakkan. Okey. Okey, soalan yang satu lagi. Jika ada alergik selepas disuntik, bagaimana nak ditangani? Okey. Soalan yang bagus. Soalan ini, kalau awak ada anafilaksis ataupun awak ada alahan, biasanya awak akan diberi ubat alahan. Bergantung kepada berapa serius alahan awak. Contohnya, kalau awak ada anafilaksis shock, jadi awak akan diberikan injection epinephrine atau adrenaline cucuk ke dalam badan awak supaya awak tidak mengalami tekanan darah yang rendah, tidak mengalami kesesakan nafas yang boleh membahayakan nyawa anda. Tetapi kalau cuma keluar alahan gatal-gatal, awak akan diberikan ubat seperti antihistamin ataupun kadang-kadang kalau lebih daripada alahan bengkak mulut semua, mungkin anda akan diberikan ubat seperti steroid untuk mengurangkan kesan-kesan alahan tersebut. So, itu bergantung kepada berapa serius alahan anda. Serius alahan yang terlalu serius perlukan injection adrenaline, perlukan injection steroid. Tapi kalau kan cuma alahan yang biasa, mungkin antihistamin seperti Zyrtec, Aerius ataupun diikuti dengan prednisolone ataupun steroid yang diperlukan. Okey. Soalan yang seterusnya. Doktor, baru ibu mengandung breastfeeding planning for pregnant. Okey, saya rasa saya dah jawab soalan ni kan. So, ibu mengandung, kita Malaysia membuat keputusan tak memberikan vaksin ini. Okey, untuk mereka yang memberikan penyusuan ibu, susu ibu sekarang, kalau anda fineliners, kita galakkan. Sebab setakat ini tak ada bukti bahawa dia memudaratkan bayi ataupun budak yang mendapatkan susu ibu daripada vaksin-vaksin tersebut. So, kita menggalakkan. Dan untuk mereka yang planning for pregnancy, bergantung kepada
apa planning itu yang awak maknakan kan. Kalau awak nak pergi esok nak pergi buat IVF, nak dapatkan baby IVF, then mungkin awak boleh elakkan dulu. Tapi kalau katakan awak tidak ada planning untuk buat IVF dalam masa terdekat, awak boleh ambil vaksin dahulu. Kemudian tangguhkan planning itu untuk beberapa bulan sebelum anda mengandung. So itu adalah cadangan saya. Tapi yang saya rasa kalau awak ada apa-apa yang was-was, awak boleh minta keterangan yang lebih jelas daripada Dr. ONG ataupun doktor anda untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Okay, so soalan seterusnya, do you encourage 80 years old patient with hypertension, diabetes, high cholesterol to take COVID-19 vaccine? Any risk? Okay, so saya rasa soalan ini mungkin berasal daripada laporan daripada Sweden kan. Kita tengok dalam Sweden ada kes-kes di mana ada 20 orang tua terutamanya yang usia melanjut lebih daripada 80 tahun yang meninggal selepas mendapatkan vaksin tersebut. Okay, so tetapi daripada laporan-laporan yang sudah didapati kebanyakan mereka ni lepas vaksin COVID-19 ini, punca kematian bukan disebabkan oleh vaksin. Alright, punca kematian mungkin lebih kepada disebabkan oleh sebab-sebab nombor satu, sebab umur mereka dah meningkat ataupun mereka mengalami penyakit lain, contohnya hypertension, diabetes, mungkin mereka meninggal disebabkan oleh stroke, heart attack ataupun serangan jantung. So setakat ini tak ada bukti bahawa mereka yang usia melanjut akan mendapat kesan sampingan yang lebih serius daripada vaksin tersebut. Lebih-lebih lagi kalau dia ada hypertension, diabetes dan high cholesterol, ini adalah lebih penting sebab kalau mereka kena COVID, chances untuk mereka mendapat kesan yang serius ataupun mungkin mendapat bahaya nyawa daripada penyakit COVID adalah lebih tinggi. Jadi adalah kita kena tengok between the benefit ataupun kebaikan versus keburukan. Di sini kebaikan dia banyak, okay? Di mana kebaikan dia boleh elakkan jangkitan COVID yang lebih berbahaya. Jadi saya rasa mereka yang usia dah melanjut boleh diberikan vaksin atau digalakkan untuk mendapatkan vaksin. Tapi pada masa yang sama kita mesti faham. Saya rasa kalau anda ada baca satu artikel daripada dalam surat khabar Free Malaysia Today oleh Dr. Amar Singh. Dia kata dia nak dia nak berikan maklumat kepada rakyat Malaysia dahulu sebelum rakyat Malaysia membuat apa-apa kesimpulan tentang vaksinasi orang tua, kerana orang tua ni kalau kita tak bagi vaksin pun kadang-kadang ada di antara mereka mungkin meninggal disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Jadi bila mereka meninggal, jangan kita terus menyalahkan vaksin COVID-19. Kita perlu menyiasat dulu, dan kalau punca dia bukan vaksin COVID-19, kita kena galakkan orang ramai untuk ambil vaksin. Dan setakat ini memang tidak ada kaitan yang sudah didapati oleh ujian-ujian yang sudah dibuat. Patient G6PD boleh ambil vaksin tak? Boleh. Tidak ada masalah untuk ambil vaksin ini sebab tidak setakat ini tak ada menyebabkan masalah pemecahan sel-sel darah merah dalam mereka yang mengalami G6PD. Okey, so yang seterusnya, mereka yang ada penyakit SLE boleh dapatkan vaksin COVID-19 atau tidak? Okey, soalan ini sekali lagi saya nak jawab sebab penyakit SLE ni boleh daripada penyakit SLE yang mengalami sistem imunisasi yang pengurangan sistem imunisasi yang rendah,
hingga mengalami sistem pengurangan sistem imunisasi yang sangat tinggi. Maknanya you are mildly immunocompromised versus severely immunocompromised. Kalau mereka yang severe immunocompromised ataupun memang daya ketahanan badan terlalu lemah, sudah mengalami banyak-banyak organ, damage organ dan sebagainya, maka kumpulan ini mungkin kita akan suruh mereka tangguh dahulu sehingga ada lebih banyak bukti. Tapi kalau katakan dia dalam stage awal SLE, cuma mengalami sedikit tanda-tanda pada kulit, pada muka dan tidak mengalami sistem pengurangan sistem imunisasi yang sangat rendah, mereka boleh mengambil vaksin COVID-19. Tapi dengan selepas mendapatkan nasihat doktor mereka. So sila dapatkan nasihat doktor anda dulu kalau anda ada penyakit SLE tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya nampak ada soalan-soalan dalam Facebook live saya. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar maklumat yang saya cuba untuk terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So harap-harap kita akan faham tentang kepentingan vaksin COVID-19 ini dan untuk kita memenangi peperangan dengan COVID-19 dan harap-harap negara kita akan balik kepada normal selepas kita mendapatkan program tersebut. Terima kasih.